بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شوف يلا انظر أين عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ونفع الله بالعلم في الدارين وكإلجام الناس يلا اقرأ أرهم يعني نحن في البيت واليوم الآخر ثم حول الموقف فحقف يا رحيم وصعف. أوكي. وكإلجام الناس بالعرق الذي هو أنتن من الجيفة حتى يبلغ آذانهم ويذهب في الأرض 70 ذراعا والناس يكونون فيه على قدر أعمالهم. يلا اقرأ. وكإلجام الناس يلا. وكإلجام الناس بالعرق الذي هو أنتن من الجيفة حتى يبلغ آذانهم ويذهب في الأرض 70 ذراعا والناس يكونون فيه على قدر أعمالهم. Waka'iljami dan ka'iljami ditenggelamkan. Kaf ni waw ni apa? Waw ataf pada apa? Waw ataf pada apa? Pada haulul mauqif. Jumlah atas lagi. Haulul mauqif. Okey. Ma yanaluna min asyada'id. Apa dia sambung ni? Waka'iljami. Dia sambung makna ni. Ini ataf pada apa? Kepada haulul mauqif. Mana dia? Antara haulil maqam mauqif, kengerian di padang mahsyar itu, antara kengerian penderitaan siksaan di padang mahsyar. Wa tu wawul ataf kepada sebelumnya, termasuk di antara haulul mauqif ini, makna kengerian waktu di padang mahsyar. Waktu di mahsyar. Macam mana mahsyar? Kita sebut minggu lepas. Yuhsyarun nasu fi airdin bayda'a ka qursatin naqiyin laysa fiha alamun li ahadin. Yuhsyarun nas, dikumpulkan umat manusia ini, fi ardin bayda', pada bumi. Waktu tu tak ada lagi macam sekarang. Kalau subur warna hitam, ada warna merah, ada tanah pasir. Okey, sana fi ardin bayda', semua warnanya putih. Ka qursatin naqiyin, bagaikan kepingan roti yang sangat putih.
Makna roti yang tak ada kesan terbakar, tak ada angin, putih bersih. Laisa fiha alamun li ahad. Tidak ada tanda-tanda pada seorang. Tak tahu. Macam mana kita tak tahu mana utaranya, mana selatannya, mana timurnya, tak tahu. Okey, laisa fiha alamun li ahad. Tidak ada tanda untuk seorang. Di mana utara, di mana selatan, di mana barat, tak tahu. Tak ada gunung, tak ada bukit, tak ada apa. Semuanya rata. Okey. Jadi situ dia kata, di antara kengeriannya, wa ka'il jamin nas, seperti ditenggelamkan manusia. Makna bukan semua, makna manusia yang derhaka. Bil araqi, dengan peluhnya. Dengan peluh alladhi, yang mana alladhi, yang huwa antanu, huwa dia huwa ni balik al-araq. Antanu, lebih busuk, busuk. Minal jifati, daripada jifah. Mana jifah? Sebab tu dalam syair tasawuf kita apa? Ad-dunya jifatun wa tullabuha kilabun. Dunia ini yang bukan, makna mengejar dunia yang bukan kerana keridaan Allah, mengejar dunia dengan kemurkaan Allah, dia adalah apa? Ad-dunya jifatun, dia adalah bangkai. Dunia yang bukan keridaan Allah, mencari dunia yang bukan keridaan Allah, mencari dunia dengan tidak mengira halal dan haram, tidak mempedulikan halal dan haram. Asalkan duit, rasuah kah, tipu kah, apa semua dia sapu. Dunia begini apa? Ad-dunya jifatun. Dunia yang tidak mengenal halal dan haram ini jifah, bangkai. Wa tullabuha kilabun. Yang mengejar dunia begini semuanya anjing. Nak kenalkah anjing berwajah manusia? Ad-dunya jifatun wa tullabuha kilabun. Dunia ini yang tidak kenal erti halal dan haram, jifatun. Dia adalah bangkai. Ni tanah mana ada? Yalah. Mana? Okay. Wa tullabuha kilabun. Yang mencari ini apa? Anjing. Itu syair kita. Jadi orang yang apa? Yang cari dunia ni tak kira halal, rasuah dia sapu, mencuri daripada mencuri, asalkan dapat duit. Falsafah dia apa? Orang bukan boleh bagi duit pada aku. Apa peduli orang kata apa-apa. Itu jenis anjing, dia akan peduli. Nah, biarlah halal. Prinsip falsafah anjing begini. Dia kata apa? Peduli apa halal haram? Peduli apa kata orang? Orang bukan aku susah, orang boleh tolong. Faham kan? Sebab tu dunia yang tidak mengenal erti haram, halal dan haram ni, ad-dunya jifatun wa tullabuha kilabun. Dunia yang tidak mengenal erti halal dan haram, jifah, bangkai. Wa tullabuha kilabun. Dan yang mencarinya kilab. Mana anjing ni dia tak tahu malu. Sebab tu kadang orang minta rasuah. Kau tak malu kau buat haram libatkan orang lain. Orang buat dosa buat sendiri-sendiri. Orang buat dosa sendiri, tapi kau ni tak muka tak malu pergi minta rasuah dengan orang. Kadang-kadang kita fikir tidak adakah perasaan malu. Sebab tu ulama sebut orang manusia begini, ad-dunya jifah. Dunia ini untuk bagaikan bangkai. Wa tullabuha kilab. Sebab kita doa apa? Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakan la hisaba fihi. Allahumma rzuqna, ya Allah rezekilah pada kami rizqan halalan tayyiban. Rezeki yang halal, tayyiban yang baik. Wasi'an yang luas. Kami tak meminta-minta orang lain. La hisaba fihi. Di akhirat tadi kau tak hisab. Kurniaan kau semata-mata kami. La hisaba fihi. Tidak ada hisab padanya. Mana semua apa? Allah ridha. Okey. Hatta yablugha, mana hatta lil ghayah, sehingga yablugha sampai adanahum, ke telinga mereka. Sampai mana? Peluh sampai ke telinga. Baunya lebih busuk daripada bangkai. Wa yadhhabu fil ardi,
Dan dia pergi, makna dia tenggelam. Fil ardi, di dalam perut bumi mahsyar itu, 70 zira'an, 70 hasta. Sebab apa? Peluh tebal. Dia jadi apa? Lumpur. Tenggelam dia bersama peluh dengan lumpurnya tadi dalam perut bumi. Sebab tu sekarang di dunia ini kita jangan angkuh dengan bumi. Wala tamshi fil ardi maraha, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wala tamshi fil ardi maraha, jangan engkau berjalan di atas muka bumi ini dengan penuh keangkuhan. Kau tengok aku bawa kereta, siapa tak boleh potong aku angkuhnya? Kalau aku buka speed, nah, semua aku potong. Termasuklah kereta yang berhenti di tepi jalan, semua aku potong. Okey. Kalau aku motor, nah, sebab tu ingat tak? Wala tamshi fil ardi mara, jangan kamu berjalan kaki dengan keangkuhan, menunggang kenderaan dengan penuh keangkuhan. Tak peduli orang lain, sampai orang lain sakit hati habis dengan perangai dia. Menunggang motor dengan penuh keangkuhan. Wala tamshi fil ardi maraha, jangan berjalan atas, sekarang naik basikal pun jangan angkuh. Aku kalau aku mengayuh basikal 100 km sekali tarik nafas saja aku. Jangan angkuh. Berjalan kaki Allah sebut wala tamshi fil ardi maraha, jangan engkau berjalan di atas muka bumi bersama berjalan dengan kaki, berjalan dengan basikal, berjalan dengan motosikal, berjalan dengan kereta. Jangan berjalan dengan angkuh, rasa diri hebat. Naik basikal rasa hebat, naik motosikal rasa hebat, naik kereta rasa hebat. La tamshi fil ardi maraha, innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tira. Hebat mana kau tu? Kau takkan boleh membelah perut bumi. Hebat kau naik kereta atas saja kan? Bolehkah kau naik kereta terus masuk dalam perut bumi sampai lapisan bumi ke-7 naik balik? Innaka lan takhriqal ard wa lan tablughal jibala tula. Dan kau takkan sampai ke ketinggian gunung. Okey, sebab tu jangan kita tunjuk angkuh. Berjalan pun jangan angkuh, nak tunjuk dia punya gah, jangan. Wala tamshi fil ardi maraha, jangan berjalan dengan penuh keangkuhan. Kena orang kalau datang mesti orang sambut begini, jangan. Wala tamshi fil ardi maraha, innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Kullu dhalika kana sayuhu 'inda rabbika makruha. Kullu dhalika, semua perbuatan itu, zalika 'inda, kullu dhalika 'inda rabbik, di sisi Tuhanmu, sayyi'an, kejahatan yang makruha, yang dibenci. Allah benci. Sebab satu hari nanti kita sebab tu kita berjalan di atas muka bumi ini dengan penuh sifat merendah diri. Sebab nanti kita akan ditelan bumi. Kita akan berada dalam perut bumi. Orang pula berjalan di atas kita. Orang pula akan berjalan di atas kita. Nanti ni orang angkuh ni. Orang angkuh, dia tunjuk keangkuhan di muka bumi itu. Wa yadhhabu fil ardi 70 zira'an, 70 hasta terbenam bersama peluhnya di atas dalam perut bumi. Cuba bayangkan. Sehari berapa lama? Berapa lama sehari? Fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana, 50,000 tahun. Sehari di sana 50,000 tahun. Okey. Wan nasu, yalla iqra. Wan nasu. Okey, waw ni waw apa? Wawul hal. Ingat, waw ni bukan waw Allah, wawul hal. Dan keadaan manusia. Kita maksudnya wawul hal, laisa wawul atama fi tadhakkar jaydan fiha wal wawuna wawul hal. Wal halun nas, yakni jumlah an-nasu ba'dahu jumlah haliyatun. Wan nasu yakunu,
dan keadaan manusia, yakunu, keadaan mereka semua waktu itu, fihi, padanya, fihi, fil mauqifi, di mauqif, di mahsyar, fil mauqifi, ala qadri a'malihim, atas kadar amalan mereka, atas kadar amalan mereka. Kalau dia pergi, sebab tu kita ingat ya, sama ada kita bersedia tak bersedia untuk bertemu dengan Allah. Aku tak sanggup juga mati sekarang, Pak. Belum banyak amalan ni. Belum Pak bersedia aku mati sekarang, kurang lagi Pak amalanku. Belum Pak aku bersedia mati sekarang, kurang lagi malam. Kau bersedia ke tak bersedia kan? Mati bukan dia minta apa? Dia tidak ada amalan. Kau bersedia ke tak bersedia kan? Sampai waktunya kau mesti mati. Kau tak mati kena COVID, kau mati sebab vaksin. Kau tak mati sebab apa? Sebab virus COVID. Kau mati sebab vaksin COVID. Faham tak? Sama ada kau bersedia atau tak bersedia, kau mesti kena mati. Sebab tu kadang-kadang tak sanggup, tak sedia boleh kau mati, belum cukup malam tu. Sebab tu kita, masalah dia, mesti kita bersedia. Sebab dia apa? Dia panggilan datang secara tiba-tiba. Panggilan ni dia datang secara tiba-tiba. Okey, dia ada amaran tak? Ada amaran. Apa amaran? Kita hidup, itu amaran dia. Ada amaran tak ada amaran? Ada. Apa amaran dia? Kita hidup. Kalau kita tak hidup, kita tak mati. Tapi sebab kita hidup, kita akan mati. Antara amaran lagi pada waja'akum nadhir. Waja'akumuna nadhir. Datang peringatan. Apa? Ini ya. Rambut putih, misai mula putih, janggut mula putih. Mana apa tu? Tak lama lagi kau akan dibalut dengan kain putih. Okey. Okey, ingat sama ada kita bersedia tadi. Wan nasu yakunu fihi ala qadari a'malihim. Manusia itu dengan kadar amalan dia. Sebab tu Allah selalu puji. Man kana raju liqa Allah fa inna ajalallahi la'at. Sesiapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, pertemuan dengan Allah pasti akan datang. Sebab tu apa pun kita buat, semua pekerjaannya kita buat untuk bekalan pada hari tersebut. Sebab apa? Kalau kita buat untuk dunia ini, biarpun dalam perbuatan adat, cari rezeki, kita sebut itu dia panggil perbuatan adat. Maksud perbuatan adat ni maksudnya orang Islam buat, orang kafir pun buat. Contoh apa? Cari rezeki, cari makan. Orang Islam buat, orang kafir buat. Contoh apa? Kahwin. Orang kafir kahwin, orang Islam kahwin. Okey. Jadi perbuatan kita buat ni, semua perbuatan kita niat apa? Kita niat sebagai bekalan kita di sana. Cari rezeki apa? Apa membezakan kita dengan orang bukan Islam? La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati hum faizun. Tidak sama penghuni ashabun nari, penghuni neraka dan penghuni syurga. Tidak bersama orang beriman dengan orang tak beriman. Orang beriman, orang berjaya. Okey. Orang Islam kerja, orang bukan Islam kerja. Sama tak sama? Tak sama. Orang Islam kerja dengan niat mencari rezeki yang halal agar Tuhannya redha. Ada istilah redha Allah. Dia cari rezeki, bagi anak isteri dia makan. Sebab apa? Itu Allah wajibkan ke atas dirinya. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhun. Dan ke atas orang dilahirkan kepadanya, mak bapak ni, wajib bagi rezeki dan rizquhunna wa kiswatuhunna, bagi pakaian nafkah semua. Jadi dia kata dia buat cari kerja apa? Kerana ini perintah Tuhanku. Dia tak menipu kerana langan Tuhannya. Berbeza dengan orang bukan Islam. Dia bukan atas perintah Tuhan, atas dasar moral. Dia tak menipu atas dasar kemanusiaan. Tak bagus. Moral kita tak bagus, kita menipu. Orang Islam bukan moral, kita akhlak Islamiah yang berdasarkan syariat Allah daripada Quran dan sunnah. Itu bedanya. Sebab itu kita bukan atas dasar moral, kita atas dasar keimanan kita pada Allah.
Kita tak menipu bukan kerana sesiapa. Kita tak menipu kerana keimanan kita pada Allah. Kita tak mencuri, tak rasuah, bukan atas dasar moral, bukan sebab undang-undang manusia, tak, atas keimanan pada Allah. Sebab la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Sebab semua ini apa? Bekalan kita di sewaktu sehari berapa tahun? 50,000 tahun. Sebab tu setiap kerja kita buat dengan niat. Innamal a'malu binniat. Keluar kerja niat, aku niat cari rezeki yang halal kerana Allah. Kahwin niat, ayo gana kerana mencari redha Allah. Sunnah. Okey, niat, letak niat. Sebab apa? Amalan tu dengan niat. Okey, sebab tu nah, kahwin, sebut kahwin cari redha Allah, tapi buat bersanding-sanding. Semoga pasangan ini diberkati Allah, tapi bersanding-sanding. Okey. Okey, jelas ya? Sebab apa? Waktu itu persediaan apa? Amalan kita buat ni, hidup yang Allah bagi ni, umru ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku antara 60 hingga 60 hingga 70 tahun ni apa? Sebagai apa? Sebagai tempat kita menyediakan bekalan untuk masa depan kita. Sebab sana sehari saja 50,000 tahun. Apa jaga untuk masa depan dunia? Nah, bagus kau melabur sekarang untuk masa depan kau. Ustaz, masa depan Ustaz, lebih kurang sekarang umur Ustaz 45. 15 tahun lagi 60, mati sudah. Untuk masa depan 15 tahun. Nah, bagus kau beli sekarang untuk aset masa depan kau. Masa depan 15 tahun lagi. Kalau umur apa Nabi, okey, tambah lagi 18 tahun lagi. Kalau umur Nabi, kalau umur Ustaz, umur Nabi 63 tahun. Lebih kurang 18 tahun ni jalan. Masa depan apa? Kita sediakan masa depan untuk sehari berapa? Fi yaumin thumma fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Sehari 50,000 tahun. Kita itu masa depan kita. Itu masa depan kita yang sebenar. Bagus ni aset untuk masa depan kau. Aset masa depan inilah amalan kita, ibadah dan ubudiyah kita mutlaqah semata-mata kerana Allah. Sebab waktu itu kehidupan kita berbeza. Berbeza sungguh-sungguh. Sebab ada yang tenggelam dengan peluhnya dalam bumi mahsyar. Okey. Fa fi hadits muslimin tadnu syamsu. Okey, wa fi riwayat, ingat Ustaz sini, wa fi al-ukhra yuqra tudna syamsu bil majhul. Tadnu mabni lil ma'lum. Tudna mabni wa fi riwayat tudna syams. Okey. Tadnu syamsu yaumal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdari milin fayakunu an-nasu ala qadri a'malihim fil 'araqi. Okey. Fa fi hadits Muslim, maka pada hari ya iqra wa kaman marrah fa fi hadits Muslim. Fa fi hadits Muslim tadlu syamsu yawmal qiyamati min al-khalqi hatta takuna minhum sarjari fa fi hadits Muslim, maka pada hadis Muslim. Pada hadis Muslim. Dia asahhul kitabu ba'dal Quran sahih al-Bukhari wa asahhul hadis ba'dal Bukhari sahih Muslim. Paling sahih selepas Al-Quran adalah sahih Bukhari. Okey. Kemudian sebab Bukhari apa? Muslim. Mengapa kita kata Bukhari? Ingatlah Muslim ni anak murid siapa? Anak murid Imam Bukhari. Imam Muslim anak murid Imam Bukhari. Sebab apa kita kata Sahih Bukhari lebih kuat daripada Sahih Muslim? Dua-dua sahih. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sebab apa? Lianna al-Muslim ishtarata al-luqya wal mu'asarah fi riwayah. Karena Imam Bukhari, lian Bukhari ishtarata,
Karena Imam Bukhari mensyaratkan perawi mesti bertemu dengan yang diriwayatkan daripadanya. Bukan hanya sekadar hidup sezaman. Imam Muslim tak cukup sekadar hidup sezaman. Ini apa? Ini dalam ilmu hadis. Setengah sekarang ni kita apa? Sebab tu ilmu hadis ni ilmu perlu dipelajari. Sekarang ni mudah saja. Okey. Mudah saja. Dia cuk hadis apa? Hadis dhaif, pangkah, tak boleh diamal. Hadis sahih, tak boleh diamal. Boleh diamal, right? Kita tanya, siapa yang dhaifkan hadis tadi? Siapa yang dhaifkan hadis tadi? Siapa yang sahihkan hadis tadi? Ingat ulama ilmu hadis, dia kata yang mentasihkan dan mentadhifkan hadis siapa? Orang al-hafiz. Gelaran al-hafiz. Sebab tu muhaddisin berkata, yang ada sekarang ulama hadis, taraf al-hafiz, dia kata qad intahal fatrul hifzi al-hufaz dengan apa? Bis-Sayuti was-Sakhawi. Dia kata semenjak kewafatan Imam Sakhawi dengan Imam Sayuti belum zahir lagi hafiz seperti mereka. Okey, ini sekarang apa? Balik-balik Sahahu Albani. Albani. Okey. Hilang sudah nama-nama ulama hadis lain. Hilang sudah nama apa? Ulama hadis lain. Okey, seolah-olah Albani kata sahih, mesti sahih tu. Albani kata dhaif, mesti dhaif. Sebab tu kalau kita belajar ulama hadis, tengah ulama hadis dia tak iktiraf Albani sebagai muhaddis. Kalau kita talaqi ilmu hadis, tengah ulama hadis dia tak iktiraf. Sebab apa? Dia kata man syuyukhuhu. Siapa syekh Albani dalam hadis? Siapa syekh syuyukhul Albani fil hadis? Siapa guru Albani dalam hadis? Imam Muslim gurunya Imam Bukhari. Imam Bukhari gurunya siapa? Imam Ahmad yang masyhur, bahkan bersama beribu-ribu lagi guru mereka. Tapi dia tanya, man syuyukhul Albani? Waktu Ustaz baca hadis, saya kata sekarang dia tanya. Waktu Ustaz baca ilmu hadis tu, dia tanya, ana as'aluka anta qal sahal Albani. Man syuyukhul Albani? Siapa guru-guru Albani ni? Aina akhadha al-hadis? Di mana dia ambil hadis-hadis ni? Sebab apa? Dia ambil hadis waktu dia bekerja di Maktabah Az-Zahiriyah Damsyik. Sebab dia kerja apa? Situlah dia ambil daripada dia panggil apa? Makhtutat, kitab-kitab lama. Setengah orang nak Albani disahihkan oleh Albani. Soal itu saja ulama hadis kenal. Okey, sebab tu setengah dia kata Albani bukan sampai peringkat untuk mentasihkan dan juga mentadhifkan hadis. Belum sampai peringkat mujtahid dalam hadis untuk apa? Mentasihkan dan mendhaifkan hadis. Okey, jelas tu? Okey. Okey, tapi setengah orang dia terlampau taksub begitu. Sebab tu, kalau kita belajar, macam mana nak elak taksub? Belajar. Bagi ramai guru. Baru kita tahu, okey, guru ni kata apa? Okey. Sebab tu waktu Ustaz tanya Syekh Abdul Walid Ani, dia tak setuju dengan Syekh Abdul Walid Ani. Banyak dengan tasih. Dia sendiri dia anggap sebagai dia apa? Guru hadis dia. Syekh Abdul Walid Ani. Dia kata apa? Dia kata Albani, dia cakap Allah apa? Ghafarallahu hadza rajul. Semoga Allah ampunkan lelaki ini. Semoga Allah tadakhala fi syai'in laysa min fannihi. Dia banyak masuk dalam bidang bukan berbidangnya. Tapi setengah orang yang apa? Yang menggelar dirinya apa? Salafi itu. Kalau Albani itu seolah apa? Kalau dia kata Albani kata dhaif, kalau kamu amal tak tahulah. Macam fasik surah kamu tu. Dia terlampau ta'assub. Sebab tu macam mana penyakit ubat penyakit ta'assub ni? Al-ilmu. Okey, dawa ulida ta'assubi al-ilmu. Apa penawar bagi penyakit ta'assub ni? Ilmu. Tadnu syamsu, okey, tadnu mendekat asy-syamsu matahari, yaumal qiyamati pada hari kiamat, minal khalqi daripada makhluk ini, hatta takuna sehingga adalah keadaannya, keadaan matahari, hatta takuna keadaannya ini takunus syamsu minhum daripada mereka, kamiqdaril mil dengan kadar seperti kadar mil.
Nanti dia tafsir apa makna mil. Kita sebut satu pendapat kata satu batu. Kalau satu saja singkat saja. Fayakunun nasu, maka adalah keadaan manusia ala atas qadri kadar a'malihim, amalan mereka, fil araqi, pada apa? Peluh. Fil araqi, pada peluh. Ada soalan kan Ustaz sini? Mawjud soal? Mawjud wala? Yalah, nujib al-as'ilah awalan. Yalah. Mawjud wala? Asyad. يلا اوكي اقرا ففي حديث مسلم يلا يلا جاء Assalamualaikum Ustaz. Apakah solat kita terbatal apabila kita sedang solat secara langsung najis cicak jatuh ke baju kita atau sejadah kita? Okey. Tai cicak ni, macam mana tai cicak ni? Dalam Iqra' disebut apa? Bab najasah. Ingat ya? Bangkai cicak pun termasuk najis yang dimaafkan. Sebab apa? Bangkai cicak termasuk apa? Najis yang dimaafkan. Bangkai cicak ingat, termasuk najis dimaafkan. Sebab apa? Sebab dia tidak ada darah yang mengalir. Ingat betul-betul ni. Nanti setengah kata apa juga ni Ustaz sebut tai cicak ni dimaafkan. Dengar sini. Sebab apa? Ada suka 2-3 orang Ustaz tak bersetuju dengan Ustaz. Tapi 2-3 orang antaranya apa? Yang setuju siapa? Bisa dengar Tuan Guru Haji Saleh, dia setuju. Kata tai cicak ini termasuk najis yang dimaafkan. Arwah dia setuju. Okey. Dia sebab apa? Sebab dulu Ustaz waktu Ustaz belajar di pondok dulu. Ada setengah imam, dia solat dia tak mau pakai ini ni. Dia tak mau pakai apa? Mikrofon. Dia kata apa? Sebab apa? Situ ada tik cicak. Sebab di wayar dia bersambung ada tik cicak. Jadi kena dia bergerak, tik cicak tadi bergerak dengan pergerakan dia. Dia tak mau. Sampai begitu. Okey, jadi waktu tu. Okey, jadi sebab apa ingat? Cicak sekarang najis, darah dia mengalir atau tidak? Cicak darah dia mengalir atau tidak? Tidak. Tak mengalir dah. Rasulullah sebut apa? Idza waqa'a adh-dhubabu fi syarabi ahdikum falyaghmishu thumma liyanzilhu fa inna fi ahdi jadahi da'un wa fil akhri dawa'. Idza waqa'a adh-dhubab, apabila terjatuh zubab. Apa itu zubab? Lalat. Fi syarabi ahadikum, pada minuman kamu. Falyaghmisu, kamu bagi selam dia. Kalau air tadi air panas, mati tak mati? Mati. Dia mati lemas dan mati terbakar. Dua punca kematian dia. Mati lemas dan mati terbakar. Kalau sekarang Covid juga. Okey, mati lemas dan mati terbakar. Jadi apa dia mati? Jadi apa? Najis. Tapi Rasul sebut summa yatruhu. Dibuang. Mana air tadi tetap suci. Air tadi tetap suci. Jadi tetap suci, makna bangkai lalat dimaafkan. Sekarang kita tengok mengapa bangkai lalat dimaafkan. Sebab bangkai dia tak membusuk. Sebab darah dia tidak ada darah yang mengalir. Cicak cuba sembelih dia, mengalirkan darah dia? Tak. Faham tak? Okey. Setengah yang kata tai cicak ni najis juga. Ingat ya? Yang kata najis, dia kata hadis tadi hanya khusus untuk apa? Untuk air. Makna dimaafkan untuk air, bukan untuk pakaian. Dia kata bangkai binatang yang tidak mengalir darahnya seperti apa? Lipas, cicak, semut, lalat, kumbang, dia hanya dimaafkan untuk air, bukan dimaafkan untuk pakaian. Sebab tu setengah orang sampai bangkai semut ni dia basuh, dia cari ni.
Mana pakai semut? Takut apa? Takut ada pakai semut dalam baju sembahyang dah. Okey, ustaz cakap. Ustaz kata. Okey. Memang betul. Datang nas pada air. Ustaz pernah hujah ni. Sekarang air tadi boleh minum atau tidak? Boleh minum. Sedangkan syarat bersih antara air yang diminum, makanan yang dimakan dengan pakaian di solat, mana lebih tinggi syarat dia? Minuman lebih tinggi syarat dia. Sebab tu pakaian memadai bersih, tapi minuman mesti bersih dan suci. Okey, mesti bersih dan suci. Makna anda maksudnya begini. Bukan. Pakaian mesti bersih dan suci, minuman bersih dan suci juga, betul tak? Gitu. Pakaian untuk solat mesti bersih dan suci. Minuman juga mesti bersih dan suci. Tapi ada satu yang mengalahkan makanan dan minuman daripada pakaian dalam solat. Apa? Thayyibah, benda baik. Sebab tu, benda bersih, benda suci boleh kita pakai dalam solat. Contohnya apa? Tali pinggang daripada kulit buaya. Setelah kita sama, bersih, boleh pakai untuk solat. Faham tak? Jam tangan daripada besi, boleh pakai untuk solat. Boleh makan ke jam tangan daripada besi? Boleh tak boleh? Tak boleh. Sebab dia apa? Dia bukan benda baik. Kulit biawak, bersih, suci. Boleh makan, tak boleh makan? Tak boleh. Yang tadi sama kan? Tak boleh makan. Sebab apa? Sebab dia bukan thayyibat. Jadi syaratnya, makanan dengan minuman lebih suci, lebih ditekankan kesucian berbanding pakaian dalam solat. Jadi itu saya sebut, kalau air dimaafkan, masakan pakaian tak dimaafkan. Sebabkan syarat minuman dan makanan lebih diketatkan. Dan ada nas dalam bab, boleh buka dalam ikhna. Bangkai cincak termasuk dimaafkan. Dia panggil pada bahasa Arab kasar, dia panggil apa? Al-wazaghatu. Al-wazagh. Jadi ingat ya, terkena pakaian, terkena sejadah, dia termasuk najis yang dimaafkan. Sebab apa? Dia apa? Dia ada binatang yang tidak mengalirkan darah. Berdasarkan hadis Zubab tadi, Rasulullah sebut pada air, kalau air pun dimaafkan, apatah lagi dipakai pakaian. Jelas tu? Tapi janganlah senaja pula ambil tek cicak masuk badan, bukan begitu. Makna dia perbuatan sebab apa? Dia lagi sebab benda-benda begini kita susah nak elak. Tambah masjid yang jarang dicuci. Setengah orang alamak, tek cicak di kaki ku. Dia keluar basuh kaki, masuk balik, lekat lagi tek cicak di sana pula. Faham tak? Sebab apa? Dia termasuk juga umumul balwa. Makna najis yang susah untuk dielakkan. Jelas ambil tu ya. Bagi faham betul-betul ni. Jangan kata pandai-pandai ustaz kata ni. Okey. Nak tengok apa? Tengok dalam mana? Tengok dalam boleh buka dalam ikhna. Okey, masuk sah Aisyah. Dakhala ulama. Kam baqiya? Okey. Bagaimana mendidik anak-anak yang dianjurkan oleh Islam? Okey, bagaimana mendidik anak-anak? Sebab tu nak didik anak apa? Allah sebut dalam Quran. Surah apa tentang didik anak ni? Surah Luqman. Wa idh qala Luqman li ibnihi ya bunayya la tusyrik billah inna asy-syirka la dhulmun 'adzim. Wa idh qala Luqman li ibnihi ya bunayya la tusyrik billah. Allah rakamkan penterbiahan yang dilakukan oleh Luqman kepada anaknya. Allah rakamkan abadi dalam Quran. Janganlah pegang tarbiyah sekarang ni. Sekarang skina lah. Apa lagi Yusuf kah? Apa lagi? John Jack Russell. Okey, kafir. Itulah pedagogi dan psikologi yang kita bawa sekarang ni. Sebab tu jadi tiga suku tu. Sebab apa? Pendidikan sekarang dia jadi tiga suku sebab ambil orang kafir lah mendidik tu. Skinanya buat uji kaji pada tikus, uji kaji pada anjing. Okey, John Jack Russell. Siapa baca cerita dia? Dia itu anak dia pun terpaksa dijaga oleh rumah kebajikan tu. John Jack Russell. Okey.
Jadi sebab tu apa? Nah, dibawa sekarang pedagogi kita, psikologi kita daripada mana? Daripada orang kafir. Itu jadi bodoh tu. Okey, tak boleh kita merotan anak-anak. Jangan ada ajar dengan kekerasan, ajar dengan kelembutan. Tidak dibenarkan merotan pelajar. Sedangkan Allah sebut apa? Muru auladakum bis salati wa hum abna'u 7 sinin. Suruh anak kamu solat umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha. Pukul mereka, sebat mereka. Wa hum abna'u 10. Sewaktu 10 tahun tak mau solat, sebat. Sebab apa? Sebab kanak-kanak dia boleh mendapat pengajaran dengan apa? Dengan hukuman. Tapi sekarang ramai ibu bapa bodoh. Minta maaf ya, tepat guna perkataan tu. Tak mau rotan. Tak mau rotan anak-anak buat salah. Jangan rotan pak. Nanti dia apa? Dia merajuk. Jangan rotan tu. Nanti terganggu psikologi dia. Jadi emosi dia apa? Tak terkawal nanti. Takut apa? Okey. Takut emosi dia tak stabil. Dia membesar dalam keadaan emosi tak stabil. Okay, ya. Jadi disuruh apa? Kenapa tak cerdiknya? Nak suruh siapa rotan? Nak suruh pegawai penjara rotan. Nak suruh apa? Nak suruh sebab tak mau rotan anak. Sebab apa? Nak biarkan pegawai penjara rotan. Tunggulah rotan. Macam mana? Nah, sekali rotan, nah tidur. Kenapa terus menirap? Dia nak suruh pegawai penjara rotan. Ini. Sedangkan kita benda itu Rasulullah sebut sudah. Sebaik-baik tarbiyah Rasulullah. Okey, macam mendidik begitu. Makna dalam bahasa Arab tu, at-tarbiyah oleh Muhammad Qutb, at-tarbiyah Islamiah. Pendidikan Islam 2 jilid. Muhammad Qutb ada macam mana kita mendidik ya. Okey, jadi bagaimana mendidik? Okey, sebab tu dengan apa? Ini luas bagaimana mendidik? Sebab tu mudahnya pertama disebut apa? Allah sebut wa idh qala uqma li banihi ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Pertama didik dengan apa? Dengan keyakinan kepada tauhid, dengan tauhid keyakinan akidah kepada Allah. Sebab tu beri anak minum ubat. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai ubat, bukan kau yang sembuhkan aku, tapi Allah perintah saya aku minum kau. Sebab tu aku minum kau. Bismillahirrahmanirrahim. Makna tanam akidah daripada kecil lagi. Waktu minum ubat dia sakit. Okey, wahai ubat, kau ini bukan ada apa-apa pun, tapi Allah perintahkan, Rasulullah perintahkan supaya kami berubat. Tadawu, berubatlah. Fa innallaha qad kulli da'in dawa. Kau tak beri manfaat, tak memberi mudarat, tapi Allah jadikan kau asbab. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sembuh hanya Allah. Tanam situ. Sekarang sebab tak tanam begitulah. Bukan lagi budak-budak, tua-tua pun dia takut macam mana nak terbudak. Kita pun tak tahu dia terlampau apa. Mana hidup dalam ketakutan, hidup dalam kerisauan. Nak salam orang pun takut, nak jumpa orang pun takut. Nah, ustaz suruh salam lah sebab malu dengan ustaz yang salam. Tapi belakang ustaz pergi sabun noh. Ambil dengan apa? Klorok siram lagi. Nah, ustaz ni kau tak salam dia, aku malu. Tapi dia balik, nah, dia ambil klorok. Dia jadi seronok hidup dalam takut. Adakah seronok hidup dalam ketakutan? Bukan seronok, hidup sekali saja. Hidup sekali saja. Tapi kalau memilih untuk hidup dalam ketakutan, satu kerugian. Okey. Apakah amal yang baik dibuat untuk isteri mengandung? Amalan tersebut sesuai diamalkan oleh suami atau isteri. Doakan anak saya kelak besar menjadi pendakwah seperti ustaz. Oi, jangan besar, lebih lagi ya. Mana ustaz bukan ada apa pun. Hanya apa? Bekas seorang banduan. Jangan seperti ustaz. Ustaz ni bekas banduan 2 kali sudah masuk penjara. Tapi tak mati-mati lagi, hidup lagi. Untuk Allah bagi peluang untuk sampai sedikit saja ilmu. Okey. Jadi amalan apa? Sebab ya. Sebab tu banyakkan baca Quran. Sebab Allah sebut apa? Allah sebut dalam Quran. Wa ja'alakumus sam'a wal absara wal af'idah. Wa ja'alakumus sam'a. Dia menjadikan kepada kamu as-sam'a wal absara, dan pendengaran, penglihatan, wal afidah, dan pemikiran. Sebab tu janin pertama sekali
yang memberi respon adalah pendengaran dia. Sebab Allah sebut, wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah. Pertama sekali panca inderanya berfungsi adalah pendengaran dia. Kemudian baru mata. Kemudian baru afidah. Barulah pemikiran dia. Sebab tu dalam perut dia telah dengar bayi. Bayi dalam perut dia telah dengar. Jadi dengarkanlah bacaan Al-Quran. Banyak. Paling semualah. Nah, 9 bulan mengandung, 9 kali khatam Quran. Okey. Kemudian surah diamalkan apa? Tak apa, kita ambil apa setengah petua kita apa? Surah Maryam, surah apa? Surah Luqman tentang anak. Sebab kita baca kan? Ya bunayya, ibu baca. Ya bunayya la tusyrik billah, innasyirka la zulmun azim. Wahai anakku. Dengar. Dia dengar. Tapi belum dia dalam perut dia terdengar. Ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, jangan engkau mensyirikkan Allah. Innasyirka la zulmun azim. Sungguh syirik itu satu kezaliman yang sangat dahsyat. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Wahai anakku, tengok semua wahai anakku. Ya bunayya aqimis salat, dirikan salat, wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Suruhlah kebaikan, tegahlah kemungkaran. Okey, wasbir 'ala ma asabak. Bersabarlah wahai anakku dengan apa yang bakal menimpa kau ni. Inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya itu semua daripada urusan yang penuh dengan keasaman. Urusan besar. Kau jaga. Makna anak dia ada dengar. Ini nah. Dalam kandungan bagi apa? Heavy metal lagi. Tuk 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 tuk. Ya, betul. Ajar dengar. Daripada dia terdengar suara Quran. Okey. Jadi cukup sekat tu ya. Jadi aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli sallim. Allahumma al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'al multabisan 'alaina fanadil waj'al muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.